Terdapat kesan kedai gunting rambut juga akan beroperasi. Jadi apa dapat KPM mengenai hal ini dan apa peraturan yang boleh dipatuhi sama ada oleh tukang gunting ataupun pengguna, dan bolehkah aktiviti potong rambut ini dilakukan di kawasan terbuka untuk pakar CCTV? Terima kasih atas soalan tersebut. Setakat ini kita masih tidak membenarkan kedai gunting rambut kerana ada laporan di Jepun dan juga di US berkaitan dengan jangkitan COVID-19 di kalangan mereka yang menggunting rambut dan juga pelanggan. Jadi kita sedang memantau perkara ini dengan teliti, dan sebelum kita membenarkan mungkin secara peringkat. Jadi kita lihat kita telah membenarkan kelonggaran dalam PKPB dan kita memula pada 4 Mei, dan kita harapkan dalam tempoh masa 2 minggu kita akan memantau perkembangan dan juga kes-kes sama ada peningkatan ataupun tidak. Jadi sebelum kita boleh membuka lebih lagi sektor-sektor ataupun khas dalam contohnya dalam bidang gunting rambut dan sebagainya. Jadi kita akan memantau sebelum kita memberi nasihat yang lebih dalam tempoh terdekat. Selepas 12 hari bulan ini, kerajaan mungkin akan ada beberapa sektor yang mungkin kerajaan benarkan. Mungkin KKM akan selaraskan macam mana spesifik SOP untuk pastikan penjarakan sosial ataupun pematuhan kepada SOP dia semua. Yang lagi Datuk, dari segi public toilet, jadi ada pemantauan tak supaya public toilet sekarang ini tidak dikawal dengan waktu. Mungkin ada, kita tak pasti apa yang masuk ke public toilet tu bagaimana. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Setakat ni kita masih memantau setiap hari. Pemantauan kita mengikut kaedah ataupun garis panduan WHO, yang mana WHO keluarkan 6 kriteria iaitu exit strategy. Tetapi kita belum lagi ada untuk perancangan untuk exit strategy. Namun begitu, kita masih menggunakan 6 kriteria tersebut. Yang pertama, kita katakan memperketatkan kawalan sepadan. Yang kedua, pemantauan iaitu kawalan penularan penyakit di dalam jangkitan di komuniti. Dan yang itu kita akan pantau setiap hari, iaitu kita melihat pada jumlah cumulative case dan juga kita lihat kepada kes keboleh jangkitan sama ada meningkat ataupun berkurangan, dan juga kadar kematian. Jadi ini 3 faktor yang kita pantau setiap hari. Dan setakat ni alhamdulillah kalau kita lihat pemantauan kita, kes semakin 2 angka, semakin berkurangan, dan kita harap dalam tempoh seminggu lagi kita boleh mengawal dengan sebaik mungkin dan juga mengurangkan kes. Tetapi sekarang ni kita pasti kita boleh kawal sebab kes dah 2 angka. Tetapi kita masih ada lagi kluster-kluster baru. Contohnya hari ini ada kita kluster baru, dan apa yang penting kita kenal pasti kluster tersebut dan tindakan segera dapat dilaksanakan, iaitu acute case tracing dan sebagainya. Salah satu faktor yang kita lihat daripada kluster tapak pembinaan dan kluster pengawal keselamatan ialah mereka duduk secara dalam apartmen tu, ramai sangat duduk dalam satu apartmen. Contoh ni yang kes yang positif tu 15 orang duduk dalam satu apartmen. Jadi kita cuba elakkan, dan juga kita akan pantau dan juga siasat dan juga ambil tindakan yang sewajarnya, iaitu mengelakkan mereka duduk dalam satu apartmen secara beramai-ramai. Jadi pemantauan yang kedua adalah pemantauan penularan kes. Kita akan laksanakan setiap hari sehingga 12 Mei. Tetapi mungkin dalam 8-9 Mei kita akan dapat melihat satu trend yang mana kita boleh nasihatkan kepada Perdana Menteri untuk ambil tindakan yang sewajarnya. Jadi kita bergantung kepada kes-kes harian kita dan juga kes kebolehjangkitan kita.
Yang ketiga ialah fasilitis Kementerian Kesihatan. Kita dapati sekarang kalau kita lihat pada ward COVID, hospital COVID dan juga ICU COVID semakin berkurangan pesakit dan mereka yang memerlukan bantuan hari ini pun kurang pada 10 kes. Jadi ini bermakna jadi kita tak berjaya mengawal dan kita juga ada keupayaan ataupun kapasiti untuk kita menampung pesakit-pesakit. Yang keempat, kita telah mengambil tindakan bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk melihat, melindungi warga emas contohnya dan juga mereka yang berisiko. Jadi nasihat kita kepada mereka yang berisiko, contohnya usia yang lanjut, duduk di rumah. Dan mereka yang ada comorbidity juga duduk di rumah. Sebab kita lihat kes-kes kematian kita 85% adalah melibatkan mereka yang comorbidity dan juga yang warga emas. Jadi ini yang tindakan kita yang keempat. Tindakan kita yang kelima yang kita perlukan kerjasama daripada warga rakyat Malaysia ialah untuk kepatuhan kepada SOP kita. Sebab strategi kita dah berubah, iaitu daripada duduk di rumah, kita benarkan mereka keluar untuk kerja, tetapi pastikan mereka kena patuh dan disiplin sosial tu mesti ada supaya kita dapat menghindarkan daripada jangkitan COVID-19 ni. COVID-19 ni ada di dalam komuniti. Untuk kita elakkan, kita kena patuh kepada SOP iaitu penjarakan sosial, kerap mencuci tangan dan juga elakkan perhimpunan. Kalau ada perhimpunan, yang pasti ialah pakai penutup mulut dan hidung bila di tempat awam. Dan inilah nasihat kita kepada semua. Dan kita pasti kalau kita rakyat Malaysia dapat patuh kepada nasihat-nasihat dan juga SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, insya-Allah kita boleh kawal. Sebagaimana negara contohnya di Taiwan, di Korea boleh kawal menggunakan SOP dan penjarakan sosial tanpa melaksanakan PKP. Yang keenam ialah untuk memperkasakan komuniti. Iaitu contohnya kalau ada orang tak patuh, jadi komuniti akan menjalankan tindakan ataupun menasihat pada orang tersebut. Jadi kita kena pantau dan pastikan kita boleh berjaya untuk memutuskan penularan COVID-19 dalam komuniti kita. Dan yang melihat pada tandas awam, yang kita nasihatkan kepada semua supaya mengambil tindakan iaitu meningkatkan kebersihan diri. Kalau tandas awam tu dan kotor, kalau boleh jangan gunakan tandas awam tersebut. Pilihan atas kita. Tetapi kita juga pastikan pada majikan yang mengelola tandas awam tersebut untuk sentiasa melaksanakan tindakan-tindakan kebersihan dan juga kuman dan cemar di kawasan tersebut. Yang ini penting sebab jangkitan boleh berlaku di tempat yang tertutup dan juga kawasan-kawasan yang tidak bersih. Jadi kita harap kerjasama dua pihak, bukan hanya Kementerian Kesihatan dan kerajaan tetapi juga dengan orang ramai. Jadi masing-masing kita kena jaga kebersihan kita. Datuk, kali ini Dr. Christopher Lee beliau mengemukakan kebimbangan tentang kes yang dikesan melalui surveillance. Jadi bolehkah minta Datuk untuk memberi satu gambaran yang jelas tentang kes yang dikesan melalui? Jadi kalau kita di mana yang dibawa oleh angka-angka ini? Okey. Kalau kita lihat kepada kes surveillance kita, pemantauan kita memula awal lagi iaitu bulan Januari dan sebagainya. Kita lihat kes surveillance kita ialah Aili dan juga kes Sari. Iaitu dalam pemantauan kita, setiap hari kita akan melaksanakan pemantauan di klinik-klinik. Iaitu yang mereka yang datang dengan demam, juga dengan sesama dan sebagainya, kita akan laksanakan ujian COVID-19. Dan yang klinik yang kita katakan ialah klinik Sentinel. Dan apa yang penting ialah kalau kita lihat kes COVID ni dan Sari juga, kes Sari yang masuk di ward ataupun di ICU kerana ada radang paru-paru. Dan kita juga akan menjalankan swab untuk mereka.
Dan pada dua kumpulan ni kita dah nasihatkan kepada barisan hadapan Kementerian Kesihatan supaya mengambil tindakan untuk melindungi mereka memakai PPE dan sebagainya sebab mereka adalah berisiko. Dan kita memantau trend. Jadi trend pada peringkat awal semakin meningkat. Tetapi sekarang ni minggu lepas dan minggu ni kita nampak trend semakin kurang kes yang dikesan iaitu Aili dan Sari. Jadi ini merupakan satu kes yang kalau kita dapat pengurangan kes Aili dan Sari bermaksud kita dapat kawal dalam komuniti. Kes Aili dan Sari kalau kita buat surveillance iaitu sporadic cases yang kita takut adalah sporadic cases yang tak dapat kita kesan dari mana datangnya kes jangkitan ini. Kalau kita boleh kenal pasti kluster, kita boleh ambil tindakan kepada kluster tersebut. Tetapi apa yang pasti, kita tahu mungkin akan ada kes sporadik, 1-2 kes. Tetapi yang penting ialah tindakan kita perlu cepat dan tepat untuk melaksanakan kawalan kepada kes tersebut. Dan Alhamdulillah setakat ni kita katakan kes Sari dan Aili semakin berkurangan. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kita akan meningkatkan lagi surveillance kita, iaitu meningkatkan lagi klinik-klinik dan juga di hospital untuk pastikan yang kita melaksanakan lebih ramai lagi, lebih banyak lagi test-test ataupun ujian-ujian saringan COVID. Contohnya sekarang ni kita dah melaksanakan untuk kes-kes yang perlu melaksanakan pembedahan dan kita ada 7,255 kes kecemasan dan semi kecemasan yang telah kita saring dan uji. Tetapi yang positif hanya 5 kes saja. Iaitu berarti kadar yang positif ada kurang pada 0.1%. Jadi ini saringan yang kita laksanakan untuk pesakit-pesakit yang akan masuk ke Dewan Bedah contohnya. Jadi saringan masih dijalankan tetapi kadar yang positif tu kurang pada 0.2% contohnya. Dan kita lihat juga saringan dijalankan di Selangor contohnya daripada 5,433 kes yang positif adalah 10 dan 2 ada gejala, 8 tak ada gejala. Jadi kadar dia juga kalau yang tak ada gejala ialah 0.14%. Iaitu itulah yang kita lihat sampel. Jadi sampel pre-op kita ialah 0.1%. Iaitu sebelum melaksanakan pembedahan dan kita masih menjalankan saringan dan ujian ke atas setiap pesakit yang akan masuk ke Dewan Bedah. Jadi dalam kes tersebut setakat ni kita hanya dapat kesan 5 kes positif iaitu dengan kadar 0.1%. Jadi inilah pemantauan yang kita laksanakan daripada masa ke semasa dan lepas ni kita dengan test kit yang baru yang akan kita terima iaitu 50,000 lagi RTK antigen, kita akan perluaskan lagi saringan kes Aili dan di klinik-klinik kesihatan iaitu sentinel klinik kita akan ditambahkan lagi supaya kita dapat kesan sama ada COVID-19 ni masih menular di komuniti kita dan adakah kita dapat kawal dengan secepat mungkin. Dr. Faizal dari Gulam. WHO warned on Wednesday that countries emerging from restriction to halt the new coronavirus must proceed extremely carefully or risk a rapid rise in new cases. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, kita masih belum lagi masuk ke fasa exit strategy. Apa yang kita laksanakan hanya satu kelonggaran iaitu kita memulakan sektor ekonomi kita yang mana kawalan sepadan masih diperketatkan dan juga tindakan-tindakan lain mengikut strategi exit strategi WHO telah kita amalkan tetapi kita belum lagi masuk ke fasa exit strategi. Kita masih dalam PKPB iaitu bersyarat ataupun CMO conditional MCO. Jadi kita harap kita dapat pantau dalam tempoh 2 minggu perkembangan kita sama ada kita dapat kawal. Kalau kita dapat kawal dengan baik iaitu masih lagi 2 angka ataupun kes semakin menurun, mungkin kita akan buka lagi sektor sikit-sikit. Jadi kita akan pantau dengan teliti sebelum kita boleh ambil tindakan untuk kita exit strategi terus. Jadi ini masih dalam perancangan kita
Jadi apa yang pentinglah kita kena pantau dengan hati-hati dan kes jangkitan COVID-19 terkawal. Setakat ini insya-Allah alhamdulillah kita terkawal. Untuk saya ada 3 soalan. Soalan pertama berkaitan dengan dakwaan di Madrasah Muslimat Ulum di Air Merbau Melaka. Dikatakan ada SOP KKM yang berbeza-berbeza. Ada segelintir penuntut di madrasah tu yang diambil tes atau dibuat ujian semasa 7 hari, 5 hari dan sebagainya, dan ada kumpulan yang dibenarkan balik, ada kumpulan yang terpaksa ditahan di madrasah terbalik. Soalan kedua berkaitan dengan vaksin. Semalam dan kemarin ada beberapa perkembangan di seluruh dunia yang mengatakan contohnya di Itali dah ada vaksin yang dikeluarkan. Jadi mungkin boleh minta daripada KKL dah ada update sebelum sama ada dah berhubung dengan negara berkaitan dan kemungkinan untuk Malaysia mendapat vaksin tersebut. Yang ketiga berkaitan dengan systemic failure, Dato' DG. Berdasarkan kemampuan KKL sekarang, adakah kemungkinan ataupun risiko Malaysia berdepan systemic failure ataupun lumpuh perkhidmatan kesihatan sekiranya wujud peningkatan mendadak kes COVID di Malaysia? Terima kasih. Okey, terima kasih atas 3 soalan tersebut. Yang pertama ialah daripada Madrasah Air Merbau, iaitu dikatakan tempoh kuarantin itu berbeza. Memang kita lihat tempoh kuarantin itulah 14 hari. Dan contohnya saya bagi satu contoh, kalau seseorang tu negatif, tak semesti dia negatif berterusan, sebab kita kena pantau tempoh 14 hari. Jadi kita akan laksanakan, kalau dia ada gejala, kita akan terus melaksanakan test walaupun hari ketiga, hari keempat dan sebagainya. Mungkin keberangkeladian untuk mendapatkan ataupun menjadi positif tu ada. Jadi kita akan pantau ikut tempoh 14 hari. Kalau ada gejala kita akan laksanakan. Tetapi apa yang pasti ialah kalau kita lihat hari ke-13 kita akan menjalankan satu lagi, sekurang-kurangnya 2 test. Satu ialah hari pertama dan hari ke-13. Tetapi kalau ada gejala, ada sebab mustabab untuk kita laksanakan ujian, kita akan laksanakan ujian lebih pada 2 kali. Jadi kalau hari ke-13 positif, jadi kita akan asingkan dan masukkan ke ward. Dan kalau ada seorang di kalangan mereka dalam kuarantin juga positif, maka mereka juga akan ditambahkan dari segi kuarantin tersebut. Sebab mereka menjadi close contact kepada orang tersebut. Jadi bila ada pergaulan dalam kuarantin tersebut, maka jangka masa bukan 14 hari. Jadi dia akan ditambahkan. Jadi mungkin ada yang positif hari ke-7. Tetapi mereka, keliling mereka, close contact mereka akan tambah 14 hari kuarantin. Yang itu yang mungkin ramai yang tak faham. Ada yang kuarantin 14 hari, ada yang kuarantin 21 hari dan sebagainya. Ini bergantung pada kes-kes yang positif yang kita kesan. Contohnya pelajar-pelajar yang balik pada Indonesia, jadi kita dapati ramai di kalangan mereka positif. Hari pertama positif adalah 70 orang. Tetapi bila kita pantau dalam tempoh seminggu, yang lain semua positif, iaitu 124 orang. Jadi inilah yang bila positif, mereka yang duduk sekelompok tu akan ditambah 14 hari dari segi kuarantin. Yang kedua ialah isu vaksin. Setakat ini kalau kita lihat, vaksin tu memang kajian telah dilaksanakan di banyak negara, iaitu Itali, di China dan sebagainya. Jadi hasilnya sekarang ni masih belum lagi. Mereka mungkin ditemu satu vaksin, tapi daripada makmal kepada komuniti ataupun di pasaran mengambil masa tempoh mungkin setahun setengah. Itu kalau makmal dah jumpa dah, baru kita boleh laksanakan. Dan kajian masih dijalankan setakat ni. Memang setakat ni kita dimaklumkan oleh WHO tak ada vaksin yang kita temui. Tetapi banyak kajian dijalankan bersama. Contohnya adalah satu organisasi dinamakan CEPI, CEPI juga menjalankan kajian vaksin tersebut. Dan kajian ini melibatkan pelbagai negara dan kita harapkan kita dapat temu vaksin tersebut. Apabila kita menjumpa ataupun menemui vaksin tersebut, jadi kita kena lihat kepada pemasaran dan sebagainya. Jadi produktiviti dan sebagainya. Jadi banyak lagi proses-proses langkah-langkah yang sepatut dijalankan.
Di negara China sekarang ni dia menjalankan kajian vaksin fasa kedua. Jadi bila fasa kedua, laporan akan dikeluarkan bulan 11 ataupun 12 dan kita akan lihat pada laporan tersebut sama ada vaksin ni iaitu sama ada vaksin ni berkesan atau mempunyai kesan samping. Jadi kita kena lihat. Jadi lepas fasa kedua kita akan jalankan kajian kepada manusia, melihat kepada keberkesanan vaksin tersebut dan juga kesan samping vaksin tersebut. Jadi yang tu juga akan memakan masa. Jadi sekurang-kurangnya kita rasa mungkin mengambil masa lebih pada 1,5 tahun. Lebih kepayahan ataupun lebih susah lagi kalau kita lihat vaksin kalau banyak mutasi ataupun banyak strain. Jadi kalau banyak strain, vaksin itu I think kita kena lihat supaya keberkesanannya mungkin berkurangan. Jadi kajian ni harus menyeluruh sebelum dapat diketengahkan untuk dipasarkan. Yang isu yang seterusnya ialah sistem failure. Jadi kalau kita lihat setakat ni, dalam prinsip di Kementerian Kesihatan, dalam persiapan kita membuat persiapan sebaik mungkin, iaitu dalam bahasa Inggeris kita prepare for the worst, tetapi kita mengharapkan yang terbaik. Jadi setakat ini alhamdulillah saya katakan walaupun kita ada kemampuan dari segi hospital, dari segi ward, dari segi peralatan dan kemampuan tenaga kerja, masih kita boleh bertahan dan kes-kes semakin berkurangan. Jadi walaupun kita nampak kes berkurangan tetapi pemantauan tu penting. Yang ini kita kena serahkan kepada kesihatan awam. Kalau kita boleh mencegah daripada pesakit ataupun daripada orang ramai mendapat jangkitan, itu adalah terbaik daripada kita merawat. Walau bagaimanapun perawatan tu kita dah siap sedia, tapi tindakan kita sekarang ni ialah tindakan pencegahan. Kalau boleh kita elakkan daripada jangkitan, itu adalah sebaik daripada mendapat rawatan. Tetapi rawatan kita dah siapkan dan ICU, ventilator semua kita ada, tetapi kita nak pertingkatkan lagi kesihatan awam. Dan kesihatan awam adalah tanggungjawab bersama, iaitu tanggungjawab sosial, bukan hanya tanggungjawab Kementerian Kesihatan ataupun tanggungjawab kerajaan, tetapi tanggungjawab rakyat Malaysia. Jadi kalau kita bersatu, kita amalkan budaya baru untuk kita meningkatkan lagi tahap kebersihan kita, social distancing kita dan social disiplin kita, insya-Allah kita dapat memutuskan penularan jangkitan COVID-19 dalam komuniti kita. Kalau kita lihat penggunaan katil COVID-19 ni, kalau di ward ialah 16% saja. Jadi kalau kita bandingkan bilangan katil yang kita ada di hospital, di 40 hospital COVID ialah 5,500. Dan penggunaan sekarang ni 864, iaitu lebih kurang 16%. Dan katil yang di kuarantin, yang mana kes-kes yang ada gejala tetapi gejala ringan dan juga yang tiada gejala tapi positif, kita asingkan. Katil yang kita ada di pusat kuarantin ada 3,875 dan yang digunakan setakat ni lah 557. Dan yang penting ialah katil critical care itu ICU, iaitu kita ada 737 katil dan penggunaannya 15%. Jadi critical care ventilator kita ada 1091 ventilator, tetapi penggunaan dia hanya 38%. Jadi masih ada kapasiti. Dan ventilator kita pun Jabatan Engineering telah datang ada inovasi baru menggunakan ventilator. Satu ventilator kita boleh gunakan untuk 2 pesakit. Jadi keupayaan kita ditambahkan 100%. Jadi penggunaan hanya kurang pada 30% setakat ini. Ya. Yang kes-kes yang multi organ failure yang telah saya bincangkan ataupun maklumkan semalam, ialah kita lihat ada beberapa kes kita komplikasi daripada jangkitan COVID-19 bukan saja radang paru-paru tetapi adalah sebab multi organ failure,
iaitu di mana buah pinggang rosak dan juga sakit jantung contohnya. Lepas tu ada yang stroke, iaitu kerana pembekuan darah. Kalau pembekuan darah ke buah pinggang telah tersumbat, jadi darah tak dapat bawa oksigen ke buah pinggang tersebut dan buah pinggang tersebut boleh rosak. Jadi salah satu sebab kes-kes kematian adalah sebab multi organ failure, dan itu tambahan kepada radang paru-paru yang sedia ada. Okey, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.